Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, insya-Allah tajuk yang kita akan bincangkan pada kali ini adalah al-iman wal aqidah wal amal, iaitu diambil daripada ayat 36 surah An-Nisa yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang bersifat takbur dan membangga-banggakan diri. Itu adalah suruhan dan larangan Allah melalui ayat ni. Kemudian kita tengok kepada ma'anil kalimat. Ma'anil kalimat yang pertama, wa'budullah al-khudu'u wal istislami billah, iaitu merendahkan diri kepada Allah dan berserah kepadanya. Wabil walidaini ihsana al-birru bi khidmatihima, iaitu berbuat baik kepada ibu bapa dengan cara al-birru bi khidmatihima, memberi khidmat kepada mereka. Yang ketiga, wabizil kurba sahibul qarabah, wabizil kurba iaitu ahli keluarga. Yang keempat, wal jarizil kurba al qaribul jiwar awin nasab, wal jarizil kurba iaitu jiran yang dekat dan ada pertalian darah, iaitu keluarga. Wal jaril jambi al ba'idul jiwar awin nasab, jiran yang jauh dan tiada talian, tidak ada, bukan keluarga kita. Wal wasahibi bil jambi ar rafiq fis safar, wasahibi bil jambi ar rafiq fis safar, iaitu teman seperjalanan. Wa banis sabil al munqati fis safar, iaitu orang yang terganggu perjalanan dia. Wa ma malakat aymanukum al ba'id wal ima, wa ma malakat aymanukum, hamba yang kamu miliki, iaitu hamba lelaki ataupun hamba perempuan. Yang seterusnya, mukhtalan al khayla al-khuyala wal kibru, iaitu membangga diri dan sombong. Fakhura mutafakhirun 'alan nas bima ladaihi, itu berbangga diri dengan apa yang dimiliki. Kemudian kita tengok kepada syarahul ayat. Syarahul ayat yang pertama, yad'ullah ibadahu ila tauhidihi wa ta'atihi. Yang kedua, wa yusa bil birri walidaini wal aqarib wal yatama wal masakin wal jaril qarib wal ba'id wa anna allaha la yuhibbul mutakabbirin wal mutafakhirin, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyeru agar kita ni mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya dengan perkara-perkara yang lain. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Kemudian Allah menyuruh kita supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa, saudara mara, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran yang ada hubungan persaudaraan dan jiran yang jauh dan tidak ada hubungan persaudaraan dengan kita, dan teman di dalam perjalanan, tetamu,
orang yang bermusafir yang terputus bekalan, dan Allah juga tidak suka kepada orang yang sombong dengan apa yang dimilikinya dan berbangga-bangga dengan kebaikannya. Okey, kemudian apa yang dibicarakan lagi dalam ayat ni adalah huququllah wa 'alal ibad. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh setiap hamba. Yang pertama, ibadatullah wahdah, beribadat hanya kepada Allah sahaja, bukan beribadat kepada perkara ataupun benda lain. Yang kedua, adamus syirku bihi, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan yang ketiga, al-ikhlas fil ibadah, ikhlas ataupun hadirnya ketulusan hati dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian perbincangan dalam ayat ni lagi adalah birrul walidain. Al-maksud bil birrul walidain al-muti'u wa muhsinu ilaihima, iaitu berbuat baik ni adalah dengan cara, maksud berbuat baik adalah dengan taat kepada ibu bapa dan wa muhsinu ilaihima, melayan mereka dengan baik. Kaifa yakuna bil birrul walidain? Yang pertama, izharud dhaifi minhuma, menolong mereka ketika mereka dalam kesusahan. Yang kedua, adamu tadajjur, iaitu tidak rasa meluat ataupun jemu. Atau yang ketiga, okay. Yang kedua, takdimul khairat lahuma. Takdirul khairat, takdimul khairat lahuma, iaitu membantu mereka dalam sudut memberi kebajikan kepada mereka daripada sudut harta ataupun hikmatlah, menolong mereka ketika sakit dan sebagainya. Musa adatahuma, iaitu menzahirkan kasih sayang kepada mereka. Al-insatu ilaihima indama yatahaddasani, bercakap dengan mereka dengan penuh beradab dan rasa hormat. Al-ihtiram lahuma, menghormati mereka. Al-kalam bihima biadabin, bercakap dengan mereka dalam keadaan yang beradab, dan yang semestinya ta'atuhuma, mentaati kedua ibu bapa. Okay, kemudian kita tengok pada kaifa yakunu husnul ta'amulu ma'al yatama wal masakin wal jiran wa ibnis sabil wal riqab. Okey, bagaimana nak melakukan layanan yang baik terhadap anak-anak yatim, orang miskin, jiran dan orang musafir dan hamba. Okey, yang pertama, anak-anak yatim, bisyanatu huquqihim wa adamu qahrihim, iaitu menjaga hak, mendidik dan mengajar, dan tidak mengasari mereka. Manakala yang kedua, al-masakin, al-hasu ala it'amuhum wa ibadul adza ilaihim, iaitu cara kita layanan terhadap orang miskin ialah mengisi kelaparan mereka, memberi makanlah, mengisi kelaparan mereka dan menutup aurat mereka dan menggalakkan agar memberi makan kepada mereka dan menghindari daripada menyusahkan ataupun kita tidak digalakkan untuk menyakiti, lebih lagi menyakiti mereka. Kita kena tolong, bukan lagi menyusahkan mereka. Okay, al-jiran husnul muamalat wa musa'adatuhum. Layanan terhadap jiran adalah memberi layanan yang baik dan bersabar dengan kerenah jiran dan suka membantu mereka. Okay, kemudian Ibnus Sabil
biqada'i hajatihim wa siyanati karamatihim biirsyadihim. Okey, orang yang terputus bekalan dalam perjalanan, macam mana cara kita nak layanan kita terhadap mereka dengan menunaikan keperluan mereka. Tanya dia orang apa yang dia orang nak. Okey, mana yang kita boleh bantu, kita bantu. Menampung kekurangan mereka, memelihara kehormatan mereka dan memberi nasihat dan membimbing mereka. Okey, ar-riqab, hamba sahaya. At-talattu fil qawli ma'ahum wa ruddu hukukihim wa kaffal adha anhum. Layanan terhadap hamba sahaya ni sekarang tak adalah. Okay. Dengan cara macam mana? Dengan cara berlemah lembut dalam berkata-kata, kemudian memberi layanan yang baik di samping menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, mengembalikan hak-hak mereka dan meninggalkan dan tidak menyakiti mereka. Jangan pergi seksa pula hamba-hamba tu kan. Okey. Kemudian jenis-jenis jiran, anwa'ul jiran, jenis-jenis jiran. Okey, jenis jiran yang pertama, al-jaru lahu salasata hukuk. Al-jaru fil maskani al-muslim, al-qaribun nasab, wal muwafiqu fid din. Okay. Jiran yang pertama, jiran daripada kategori jiran yang pertama adalah jiran yang mempunyai 3 hak, iaitu jiran di kawasan perumahan, orang yang berdekatan dengan rumah kita, ada hubungan keluarga terdekat dengan kita dan agama yang sama, maka dia mempunyai hak jiran, hak persaudaraan dan hak persaudaraan sesama Islam. Okey, yang kedua, al-jaru lahu haqqani, al-jaru fil maskani al-muslim wal ba'id fil nasab. Okey, jiran yang mempunyai 2 hak. Jiran sesama Islam, tiada hubungan kekeluargaan, maka dia mempunyai hak jiran dan hak sesama Muslim, hak sesama Islam, hak seagama. Okey, al-jaru lahu haqqun wahidin al-jaru fil maskani faqat ghairul muslim, iaitu jiran yang mempunyai 1 hak ialah jiran yang non muslim. Maka dia hanya mempunyai 1 hak sahaja, iaitu hak jiran. Dan pada hak jiran ni maka tidak boleh kita untuk menyakiti dia, bahkan sebaliknya memberi manfaat kepadanya dengan perkara-perkara yang maksudnya yang dia nak lah, kita tolong dia macam biasa walaupun dia berlainan agama dengan kita. Okey, kemudian pengajaran daripada ayat. Pengajaran daripada ayat ni, yang pertama, tahrimul ityalu wat tafakhur. Okey, haram menipu dan berbangga diri. Tahrimul ikhtiyalu wat tafakhur, haram menipu dan berbangga diri. Yang kedua, al-ibadah wal ikhlas asasuddin. Ibadat dan ikhlas itu adalah asas kepada agama kita. Okey, setakat itu saja pembelajaran ataupun perkongsian daripada saya pada kali ini. Dan ingatlah, kita kena melakukan hak-hak terhadap kedua ibu bapa, hak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tunaikan hak kepada kedua ibu bapa, seterusnya hak kita kepada anak yatim, orang miskin, jiran, orang yang terputus bekalan di dalam perjalanan dan hamba sahaya. Okey, semoga dengan perkongsian ini dapat memberi sedikit sebanyak ilmu yang bermanfaat ataupun perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga ianya menjadi satu pahala untuk saya dengan adanya perkongsian ini.
Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.